Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila tengok, sila lihat ke surat 198, tafsiran ayat yang kita baca semalam. Dua ayat, iaitu ayat 8 dan ayat 9 suratul Mumtahanah. Munasabah ayat tu pentinglah juga. Munasabah ayat tu ringkasnya begini: surah Al-Mumtahanah ini memulakan surah ini dengan menyatakan orang mukmin, orang Islam tidak boleh menunjukkan kasih sayang kepada orang musyrikin. Antara perkara yang boleh merosakkan wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah langkah ataupun tindakan yang diambil oleh Hatib bin Balta'ah, mengirim surat kepada ketua kaum musyrikin supaya jaga keluarga dia di Mekah. Itu dia. Jadi ini salah satu daripada bentuk wala, kesetiaan, kasih sayang kepada orang kafir, supaya dia tidak diserang ataupun dia tidak akan menjadi mangsa serangan Nabi SAW. Peperangan begitulah. Peperangan ini tidak kira perangan orang kafir. Peperangan itu maknanya bunuhlah. Qatlun, qital dalam bahasa Arabnya. Qital, qatlun maknanya bunuh dalam peperangan. Apabila ada sebab-sebab yang memungkinkan peperangan berlaku. Peperangan ini tidak kenal siapa bila tercetus, sama ada bapaknya, ibunya, keluarganya, siapa pun akan berlaku. Beberapa kes berlaku dalam peperangan, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, berlaku kes yang seumpama itu. Jadi Hatib bin Balta'ah takut kesan yang peperangan terjadi seperti berlaku antara bapa dengan anak dan sebagainya. Jadi kes yang kedua pula, perkara yang kedua, iaitu wala dengan anak-anak, keluarga. Hubungan keluarga juga boleh terputus kerana apabila seorang itu setia kepada keluarga, pada masa sama dia tidak setia kepada Allah Subhanahu wa taala, derhaka kepada Allah. Keluarganya tidak menunaikan salat, sebagai contohlah kita ni yang paling mudah sekali. Dia tak ada apa-apa, nak salat, tak salat pun tak apa, tak mengapa. Ini satu perkara yang besar. Dia mestinya lakukan apa sahaja supaya anak-anak dan keluarganya menunaikan salat. Tiada kesetiaan, tiada kasih sayang, amalan itu, amalan meninggalkan salat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terhadap anak-anak dan keluarga. Ayat-ayat dah disebutnya dahulu. Kemudiannya dinyatakan pula contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim AS yang menolak kesetiaan kepada bapaknya yang musyrik, yang memilih, yang menyembah patung-patung berhala. Nabi Ibrahim AS menyatakan dirinya bura'a'u minkum, aku dah melepas diri daripada kamu sama sekali, tapi aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu akan beroleh hidayah, akan diampuni dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala menyelar sikap yang seumpama itu kerana istighfar kepada orang kafir salah sama sekali, hinggalah mereka memeluk Islam, dinyatakan. Kemudian jika ada tekilan sedikit sebanyak pada hati orang yang merasa kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada keluarga, dan mereka tidak dapat melaksanakan sepenuhnya, memutus hubungan sepenuhnya, ayat menyatakan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah.
Mudah-mudahan suatu hari nanti kamu akan berkasih sayang apabila mereka itu memeluk dalam Islam, kamu akan berkasih sayang dengan mereka. Asallahu, mudah-mudahan. Tunggu satu masa nanti mereka akan beroleh hidayah, akan memeluk Islam, kamu akan hubung kasih sayang dengan mereka. Kasih sayang yang tidak boleh tak boleh ada di antara orang Islam dengan orang kafir itu. Kasih sayang tidak meliputi soal kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan, beri makan, beri kepada mereka, hubungi mereka, tapi tidak atas nama kasih sayang. Beri, ajak mereka datang ke rumah, ataupun mereka ingin datang ke rumah, tidak menjadi apa-apa masalah. Dan ayat yang kita akan baca pada kali ini pula, hubungan dengan orang kafir. Orang kafir, mulai daripada ayat la yanhakumullahu dan innama yanhakumullahu 'anil ladzina, kesetiaan dengan orang kafir. Orang kafir itu sama ada yang ada hubungan ataupun yang tak ada hubungan kerabat dengan kita. Yang ada hubungan kerabat lah yang lebih berkaitan dengan ayat ini. Yang ada hubungan kerabat, ibu, bapa dan keluarga, kerana zaman ini zaman mula Islam tersebar, dan hukum ini amat berat untuk diterima kerana mereka baru saja menerima, mengetahui hukum berkasih sayang dengan kaum kerabat yang tidak seagama. Ini kita baca sebab nuzulnya. Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebab nuzul ayat ini daripada Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhu, katanya. Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhu, siapa dianya? Anak Abu Bakar binti Abu Bakr. Suaminya Az-Zubair. Kisah yang kita baca, dia pada akhir hayatnya, sesudah masing-masing dah tua, tapi dia boleh bercerai juga. Bercerai Asma dengan suaminya. Anaknya Abdullah bin Zubair terbunuh dalam peperangan dengan Al-Hajjaj, ditembak, terbunuh. Kemudian selepas 2 tahun dia meninggal dunia kerana terlalu duka cita. Suami tinggalnya Az-Zubair salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Asma, kisahnya cukup manis sebenarnya pada hari-hari saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah ke Madinah. Beliau dikenali dengan Zatun Nitaqain. Sejarahnya, Zatun Nitaqain, wanita yang mempunyai 2 tali pinggang. Ketika Nabi bersembunyi dalam sebuah gua, Asma lah yang menghantar bekalan makanan kepada Nabi dengan memilih jalan-jalan yang tidak pernah dilalui kerana dibimbangi musyrikin akan mengesan tapak-tapak kaki siapa yang berakhir di muka gua itu. Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha pada ketika itu syarat mengandung, boleh naik bukit. Ini satu perkara yang cukup aneh bagi seorang perempuan yang syarat mengandung, boleh naik bukit, boleh menghantar bekalan makanan. Walaupun kita kata bukit-bukit di Mekah itu tidaklah seperti Bukit Kiara ni, bukit-bukit di Mekah, tapi naik itu satu perkara luar biasa. Ketika itu dia sedang mengandung kepada namanya Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair itu anaknya Asma binti Abi Bakr. Dia berusia lanjut ketika dia meninggal dunia. Dianggarkan dia tak kurang dari lebih usianya daripada 100 tahun. Dan umur Asma dia lebih tua daripada Aisyah adiknya selama 10 tahun lebih tua. Ketika orang mencari umur Aisyah radhiyallahu taala anha ini berapa sebenarnya, berapa,
Sebab ada orang katanya Asma, Nabi tidur bersama dengannya dalam usia 9 tahun. Dia berkahwin umur 6 tahun. 6 tahun. Jadi ini dari sudut akalnya tidak boleh diterima. Tapi dari sudut sanad hadisnya, hadis itu riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau pada hari dia meninggal dunia, katakanlah kalau lebih dari 100 tahun, kalaulah Aisyah itu lebih muda 10 tahun daripada Asma, maknanya Aisyah pada hari itu dia berusia 90 tahun. 90 tahun. Jadi kira-kira terlalu tidak tepat kira-kira kalau pada hari tahun kedua hijrah dia berusia berapa? Dia berusia 9 tahun. Nabi tidur dengannya usia 9 tahun. Tidak tepat pada ketika itu dia berusia 9 tahun. Sedangkan pada tahun Asma meninggal dunia dia umur 90 tahun. Tidak tepat. Tentunya dia lebih daripada 9 tahun waktu Nabi tidur dengannya, lebih daripada 9 tahun. Mungkin dia umurnya sudah 20 tahun, 20. Jadi ini satu perkara yang berlaku di dalam buku-buku tulisan pemikiran muhaddisin. Dia berdasarkan kepada sanad. Pemikiran ahli sejarah dia berdasarkan kepada fakta sejarah. Jadi dua pemikiran yang ada ini, dua pemikiran banyak berlaku di dalam sejarah. Umur Khadijah radhiyallahu taala anha, saya dah sebut sebelum ini. Umur Khadijah pada waktu dia meninggal dicatatnya umurnya 60 tahun. 60 tahun. Ada sumber menyatakan 55 tahun. 55 tahun. Dia berkahwin dengan Nabi umur 40 tahun. Dia dapat anak 6 orang. 6 orang. Umur 40 tahun 6 orang. Menasabahkah? Ahli sejarah kata tak menasabah. Tak menasabah ni. Umur 40 tahun kahwin boleh anak 2 lelaki 4 perempuan. Tak menasabah. Jadi kalau begitu berapa menasabah? Catatan sejarah berbagai-bagai. Ada yang menyatakan waktu dia kahwin dengan Nabi umur dia 25 tahun. Lebih munasabah. Tetapi sanad punya pasal, sanad ini pun satu perkara juga. Tetapi ahli hadis mempertahankan bahawa bagaimana nak cari hadis yang sahih tak sahih kalau tidak dengan sanad. Sanad itu ditangani oleh orang yang mempunyai kelayakan yang tinggi dalam ilmunya, dalam hafalannya, dalam ingatannya. Itulah yang dapat diusahakan oleh ahli hadis, muhaddisi. Tapi kalau nak ambil mana-mana saja sanad, sedangkan hadis dikumpul pada abad kedua hijrah, sudah tentu kita tidak akan dapati satu berita yang sahih. Sebab zaman antara Nabi dengan hadis itu ditulis dengan sempurnanya hampir satu abad selang. Jadi hampir satu abad ni berbagai-bagai boleh berlaku jika tidak gunakan sanad dengan kaedah-kaedahnya yang kuat. Orang yang membawa hadis juga mempunyai ingatan yang luar biasa. Jadi masalahnya seorang nama yang dianggap boleh mencemarkan riwayat itu, pencemaran itu tidak bermakna dia dusta. Kalau nak hujahnya, namanya Al-Waqidi Muhammad bin Umar. Mengapa dia tidak diterima? Dia tidak diterima pasal dia tak hafal Quran. Orang lain hafal Quran. Jadi ahli hadis kata, aku nak terima yang mana? Kalau satu berita dibawa oleh orang tak hafal Quran, satu lagi berita dibawa oleh orang hafal Quran. Orang yang hafal Quran tu dia katanya umur
Khadijah pada ketika itu, ketika Nabi kahwin itu 40 tahun. 40 tahun. Ni orang yang menghafaz Quran. Waqidi kata tidak, 25 tahun. Dia tak hafal Quran. Pilih. Dia pilih yang mana? Orang hafal Quran itu terbukti bahawa kekuatan ingatannya, daya hafalan yang kuat. Tetapi yang tak hafal Quran itu, daya itu menunjukkan daya ingatannya kurang. Sebab itu dia tak boleh hafal Quran. Tapi dari sudut logiknya, apa yang dibawa oleh Al-Waqidi yang kata 25 tahun itu lebih munasabah. Jadi Al-Waqidi siapa? Al-Waqidi pakar sejarah. Bukhari siapa? Bukhari muhaddisi, ahli, pakar sanad, pakar rijal. Jadi mana satu yang nak pilih? Ahli hadis kata kita mau sanad, biar siapa pun orang yang meriwayatkan, membawa berita itu, sanad kita mau pakai. Jadi sanad, kita kalau pakai sanad, umur Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi 40 tahun. Anak 4 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan. Jadi kiralah biasa orang perempuan umur 50 tahun tak adalah dianya, dah beda. Atau 45 tahun pun dah ramai orang perempuan pada ketika itu sudah, bukan pada ketika itulah, dia sudah putus keupayaan untuk bersuriat, sudah tidak ada lagi dalam usia 45 tahun. Jadi masalah ini masalah yang mengacaukan fuqaha, ahli fiqh dalam membuat sesuatu keputusan hukum. Aisyah waktu kahwin dengan Nabi 6 tahun umurnya, Nabi tidur bersama dengannya umur 9 tahun. Budak-budak sekarang ni kerana dia zaman handphone, zaman WhatsApp sekarang ni, umur 6 tahun pun nak kahwin dah. Dia kata Aisyah dah umur 6 tahun boleh kahwin. Mengapa mereka tak boleh kahwin? Budak sekarang ni tak apalah, kita kata tak bagi lagi lah, mak pak nak bagi umur 9 tahun lah. Umur 9 tahun. Jadi kalau tak kahwin pun masalah juga. Tak kahwin, ada dalil ke yang kata tak boleh kahwin umur 9 tahun? Ada dalil ke? Tak ada dalil sebaliknya. Mereka mempunyai dalil. Tu Aisyah kahwin umur 9 tahun, boleh. Kenapa mereka tak boleh? Tok Arab kata orang yang duduk di negeri Mekah ni, negeri panas ni, dia cepat balik, dia cepat matang. Umur 9 tahun pun dia kata dah boleh kahwin dah, tak ada masalah apa-apa dah, tak ada masalah. Bila boleh kahwin tu, boleh kahwin dengan siapa saja. Orang tua boleh kahwin dengan orang tua, boleh mak muda boleh, sama sebaya pun boleh belaka. Kacau. Nak buat satu keputusan hukum tak boleh kahwin orang di bawah umur berapa? Di bawah umur balik 9 tahun pun ada balik, 9 tahun dah balik. Jadi hadis mempertahankan umur 9 tahun. Umur 9 tahun maknanya Nabi tidur bersama dengannya. Ini riwayat Bukhari datang daripada kenyataan dia sendiri, kenyataan Aisyah sendiri menyatakan tazawwajani wa ana bintu sittin. Nabi berkahwin dengan aku ketika aku berusia 6 tahun. Wa aslamani, dan aku diserah pada Nabi wa ana bintu tis'in, aku berusia 9 tahun. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan sendiri. Jadi bila dia menceritakan sendiri tentang dirinya, maknanya ini lebih kukuh daripada orang lain. Dia tambah ambil daripada orang tengah berita, tapi ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri. Tapi kadang-kadang lupa pula kata-kata Aisyah itu adakah hadis ataupun sabda Nabi itu hadis. Perkataan Nabi itu hadis, ataupun kata-kata Aisyah yang menyatakan tazawwajani, aku kahwin dengan Nabi ketika aku berusia 6 tahun. Aisyah yang menyatakan, Nabi tak kata
Tetapi mengapa ahli-ahli, para ahli menyatakan itu juga sanad, itu juga namanya sanad, dia muttasil, hubung pada Nabi. Hanya Aisyah kata aku kahwin dengan Nabi. Aisyah yang kata, Aisyah tidak maksum. Jadi di sini pun saya tak tahu mengapalah orang ahli hadis, pakar-pakarnya juga menganggap kata-kata Aisyah itu sendiri juga boleh dianggap sanad telah berhubung pada Nabi SAW. Jadi perkara-perkara yang seumpama ini masih banyak. Hinggakan tarikh Maulud, betulkah pada 12 Rabiul Awal? Tidak betul. Betulkah Nabi Isra' dan Mi'raj itu pada tarikh 27 Rejab? Tidak betul. Mana yang tidak tepat? Itu tarikh yang diberi pada hakikatnya tak tahu berapa. Sebab untuk tarikh ini bagi sesiapa pun pada zaman mana sekalipun sukar untuk dipelihara, untuk diingat. Lebih-lebih lagi pada zaman tiada orang yang pandai menulis, pada catat sejarah dan sebagainya. Pejabat pendaftaran pun tak ada mendaftarkan anak-anak mereka, tak ada. Jadi Aisyah bagaimana dia umur 6 tahun dia boleh ingat tarikh lahir dia, tarikh dia kahwin, tarikh dia bersama dengan Nabi, umur dia berapa? Ini meragukan. Saya nak sebutnya di sini sebab nuzul ini ada hubungannya dengan Asma binti Abi Bakar yang dia membantah mak dia, ibunya datang ke rumah. Dia membantah, musyrikah, dalam hadis yang kita akan baca nanti. Dan hari ini tak baca lagi lah, dan nak pukul 7 nanti. Tak tahu dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.